Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan presentation tentang satu tajuk iaitu budaya dalam kaunseling. Pengenalan peranan budaya dalam kaunseling penting, terutama dalam masyarakat yang berbilang etnik. Elemen budaya dalam kaunseling penting sehingga menjadi aliran keempat dalam kaunseling. Seterusnya, kaunseling pelbagai budaya. AV 1990 mengatakan kaunselor yang baik adalah kaunselor yang dapat memahami keperluan budaya dalam kehidupan kliennya, manakala Axelson 1993 mengatakan bahawa perlakuan setiap manusia tidak boleh terlepas daripada jangkaman budaya. Johnson 1990 menjelaskan bahawa peranan budaya dalam kaunseling adalah untuk menyediakan kaunselor dengan satu rangka teori untuk memahami proses yang terlibat dalam kaunseling pelbagai budaya. Dan IW juga menunjukkan budaya memainkan peranan yang amat besar dalam proses counselling. I no believe that all having a practice is based on set of cultural assumption. Peranan budaya dalam counselling di Malaysia. Di Malaysia ini peranan budaya dalam kaunseling memang begitu penting, memandangkan terdapat begitu banyak kumpulan etnik seperti orang Melayu, China, India, Iban, Kadasan dan banyak lagi. Keberbagian budaya dalam masyarakat di Malaysia dan keperluan kaunselor memahami aspek budaya. Memahami aspek budaya ini diperkuatkan lagi oleh kata-kata Usman. Budaya alfa. Individu dalam konteks budaya. Setiap individu adalah unik. Manusia ada unik masing-masing. Perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor: pendidikan, usia, sosioekonomi. Kaunselor perlu menilai berdasarkan ciri-ciri individu, bukan stereotip budaya. Budaya kolektif dan individualistik. Kolektif timur dalam di Asia kita fokus pada siapa dia. Norma masyarakat dipatuhi, status ditentukan. Individualistik barat orang Eropah, dia fokus kepada apa yang dilakukan, kepuasan diri, status diperoleh. Yang ketiga, orientasi diri. Orang Eropah dia percaya kehidupan dikawal oleh diri sendiri. Kegagalan, walaupun kegagalan atau kejayaan adalah tanggungjawab individu masing-masing. Timur di Asia kita percaya kehidupan dipengaruhi takdir. Kalau di negara Malaysia dipercaya kehidupan dipengaruhi takdir, ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kuasa luar manusia harmoni dengan alam. Yang keempat, orientasi membuat keputusan. Orang Eropah, individu merancang dan mengawal kehidupan, maklumat ditetapkan sendiri. Kalau orang Asia kita bergantung pada orang lain, hidup diterima seadanya, konsep being vs doing. Yang kelima, orientasi cara berfikir. Orang Eropah linear, terus terang, tepat. Kalau orang Asia kita berbelit-belit, menggunakan kiasan dan bahasa berselindung, sopan santun. Yang akhirnya, sistem kepercayaan agama dan spiritual memainkan peranan penting. Kaunselor perlu terbuka dan menghormati
kepercayaan klien untuk membina hubungan yang lebih baik. Tingkah laku lisan. Komunikasi dalam kaunseling melibatkan komunikasi yang berbentuk lisan, verbal dan bukan lisan non-verbal. Tingkah laku lisan mempunyai kesan yang penting dalam memahami klien secara langsung. Bagaimanapun, terdapat sesetengah budaya yang tidak fasih dalam melahirkan perasaan mereka melalui kata-kata. Orang native American, Melayu dan China contohnya amat selektif dalam memilih kata-kata yang sesuai dalam sesi kaunseling. Tingkah laku bukan lisan. Komunikasi bukan lisan seperti gaya, ekspresif muka dan kedudukan klien penting dalam usaha kaunselor memahami klien. Ekspresi muka ada kalanya bertentangan dengan apa yang ingin diperkatakan oleh klien. Kaunselor perlu peka atas perkara ini. Orang China contohnya didikan agar mengamalkan kawalan terutama diri segi melahirkan ekspresi perasaan seperti kegembiraan, kesedihan dan kemarahan di depan orang lain. Seterusnya, teknik direktif dan tidak direktif. Masyarakat berorientasikan pemikiran barat lebih sesuai dengan pendekatan yang menggalakkan klien menghadiri sesuatu sesi kaunseling dengan sifat terbuka dan meluahkan emosinya melalui pertuturan yang aktif. Kaunselor lebih banyak mendengar. Kaedah ini tidak begitu sesuai dilakukan terhadap klien Melayu dan klien China. Mereka lebih gemar sekiranya kaunselor memberikan nasihat dan tunjuk ajar terhadap apa yang mereka perlukan. Bahasa ialah alat komunikasi utama dalam kaunseling. Kalau kegagalan bahasa, kegagalan proses dalam kaunseling. Memahami bahasa, memahami budaya klien. Cabaran bahasa di Malaysia ini, kepelbagaian bahasa dan logat mengikut geografi, halangan komunikasi antara kaunselor dan klien berbeza etnik. Akhirnya kesimpulan, kepentingan peranan budaya dalam proses kaunseling semakin diperakui dewasa ini. Kegagalan kaunseling sering kali berlaku apabila kaunselor gagal untuk memahami proses budaya yang terlibat. Contohnya, kita kaunseling dan klien kita ialah China. Ini disetujui oleh Axelson 1993 yang mengatakan bahawa perlakuan setiap manusia tidak boleh terlepas daripada jangkaman budaya. Atas kesedaran bahawa budaya berperanan penting dalam membentukkan keberkesanan perjalanan dan proses kaunseling. Bab ini telah meninjau keperluan kaunseling pelbagai budaya. Ini sahaja, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.